Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada lecturer Prof. Mazairani dan juga rakan-rakan. Hari ini saya Nuruliana binti Samsubari bersama rakan-rakan saya iaitu Suci Kesuma, Muhammad Ilham, Fani Echa dan Nurjana akan membentangkan kertas kerja cadangan perniagaan iaitu Bubble Meat. Untuk pengetahuan Prof, kertas kerja ini kami berdasarkan dengan proposal yang diminta oleh SME Bank. Untuk ringkasan eksekutif, basically business Bubble Meat ini dimiliki oleh Sina Suci Resources dan dia telah bermula berniaga sejak pada tahun 2021 dan bermilikan tunggal dan bisnes Bubble Meat ini diterjai oleh Suci Kesuma bersama 5 orang pekerja. Jadi bisnes proposal ini kami adakan adalah untuk berhasrat mengembangkan lagi perniagaan Bubble Meat. Dan kami bercadang untuk membuka cawangan baru Bubble Meat di dataran Puchong iaitu Puchong Selangor. Kami bercadang untuk membuka cawangan ini adalah disebabkan pemerhatian sepanjang kami berada di situ, kawasan ini adalah sangat strategik dan mempunyai populasi pendapatan yang sangat tinggi. Misi dan visi syarikat ingin menjadikan sebuah perniagaan yang mempunyai cawangan atau franchise yang banyak hampir keseluruhan seluruh negeri di Malaysia. Tujuan utama ni adalah untuk memudahkan generasi masa kini yang sangat sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa yang banyak untuk melakukan kerja-kerja rumah. Selain daripada itu, tujuan misi dan visi syarikat juga kita ingin mengembangkan lagi perniagaan sektor seperti dalam sektor-sektor yang lain iaitu mengambil tender-tender cucian di hotel-hotel, hospital yang berhampiran di kawasan penempatan premis kami. Selain itu, kami ingin mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi seiring dengan kelebihan mesin dan peralatan yang ada lah. Sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi Malaysia. Seperti yang boleh dilihat, struktur dan carta organisasi. Benda ini diterjai oleh pengurus kami sendiri iaitu Puan Suci dan selebihnya adalah bahagian pemasaran, bahagian kewangan, bahagian perkhidmatan dan bahagian am. Setiap pembahagian ini mempunyai mereka punya skop kerja yang tersendiri. Seperti bahagian pemasaran, mereka harus melihat daripada segi bagaimana perkhidmatan Bubble Meat ini dipasarkan di kawasan tersebut. Daripada segi bahagian keuangan adalah mengaturkan segala-gala kos yang dikeluarkan. Jika ada berlaku kos kemalangan, kebakaran di permis, apa yang sepatutnya dilakukan. Bahagian perkhidmatan ni dia menyediakan perkhidmatan yang sangat 24 jam. Jika berlaku kecemasan, dia harus bersedialah daripada segi itu. Untuk bahagian am ini mungkin disediakan untuk pekerja-pekerja am lah sebab kita akan mengadakan perkhidmatan tambahan seperti menyediakan perkhidmatan menggosok dan melipat. Ini adalah lokasi yang kami ingin buka cawangan baru kami iaitu di dataran Puchong Selangor. Sepanjang pemerhatian kami di lokasi ini sangat mempunyai populasi penduduk yang sangat tinggi di sekeliling penempatan tersebutlah. Terdapat sekolah, terdapat pejabat-pejabat kerajaan dan juga pejabat swasta dan juga ada shopping mall berhampiran dekat situ. Tesco dan Ion Big. Populasi penduduk ini memang sangat tinggi, kawasan yang menjadi tumpuan utama penduduk sekeliling sebab sekeliling di tempat itu adalah kedai-kedai runcit, restoran. Keluasan premis ini adalah 1,300 kaki persegi. Next. Terima kasih Liana. Next bagi saya akan present part kelengkapan perniagaan lah dekat Bubble Meat. Actually kita dekat sini kita ada sediakan satu mesin basuh layan diri yang 10 kg, 14 kg dengan 28 kg.
Yang 14 kg kami sediakan 4 biji lah. Lepas tu yang kita dekat sini ada mesin pengering layan diri, ada 6 semua kuantiti yang kita sediakan, dan mesin tukar token 2 dan juga sabun pencuci, mesin pelembut pakaian serta kipas shilling. Sebab kita nak sediakan apa dia suasana yang agak selesa lah bagi customer kita, pelanggan kita kan. Selain kipas ceiling, kita ada tangki air dekat situ, perabot penghawa dingin, lampu. Jumlah dekat sini kelengkapan perniagaan yang anggarannya jumlah keseluruhan dalam RM78,460. Ya. Seterusnya, dekat proses operasi ini, dengan kalau kita tengok dalam proses operasi perniagaan, sebab kita secara layan diri, so dekat sini pertama pelanggan akan datang dengan membawa pakaian mereka sendiri, lepas tu pelanggan akan masukkan pakaian mereka ke dalam mesin basuh, sama ada nak basuh, nak cuci atau nak apa dia basuh kering. Lepas tu pelanggan akan menukar wang dengan menggunakan mesin token yang kita sediakan. And then selepas itu pelanggan akan masukkan token sabun dan serta pelembut pakaian untuk cuci baju mereka. Dan seterusnya mereka bolehlah menunggu dekat situ sehinggalah baju tu siap. Dan lagi kita masukkan apa dia yang setelah siap cuci boleh masukkan dekat mesin pengering, and then masukkan token dan tunggulah sehingga baju tu kering dan mereka bolehlah keluarkan dan bawa pulang baju tersebut. Okay, next. Dekat produk dan perkhidmatan kita, dekat sini harga-harga apa dia jenis cuci lah serta jenis apa dia serta keberatan apa dia baju yang pelanggan kita bawa lah macam tu 9 kg, 14 dengan 30. Kita boleh pilih apa dia jenis kita panggil suhu air serta sejuk, sederhana panas atau panas lah. Harga tu berbeza lah ikut jenis suhu. Ya, lepas tu pengering dengan mesin pengering kita sediakan tu pelanggan juga boleh memilih lah sama ada nak keringkan dalam masa 6 minit, 20 minit atau 30, nak tambah lagi pun boleh. Nak apa dia kalau nak tambah lagi tu masukkan RM1. Ya. Okay, next. Terima kasih Prani. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan analisis pasaran. Okey, kawasan premis kami yang pilih ini dilihat sebagai high demand dan high traffic kerana sering menjadi tumpuan penduduk sekeliling. Dari segi analisis pesaing pula, terdapat 2 premis sahaja dilihat yang menjalankan perniagaan Dobi. Yang pertama, satu perkhidmatan Dobi layan diri dan yang kedua adalah satu perkhidmatan Dobi biasa. Jadi yang keempat pula adalah kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan saya yakin dengan kebolehan Barber-Made untuk bersaing secara sihat. Seterusnya, ini adalah antara strategi pemasaran Barber-Made. Okay, yang pertama, kami sendiri akan mengedarkan pamphlet atau brosur kepada orang ramai bagi mewar-warkan berkenaan dengan kedai kami. Dan yang kedua, memberikan perkhidmatan Dobi percuma kepada 20 orang yang terawal. Dan yang ketiga, memberikan satu keselesaan dan kemudahan yang lebih baik dan berkesan kepada pelanggan yang datang untuk menggunakan perkhidmatan Dobi kami. Yang keempat, menggunakan platform media sosial bagi memperluas atau mengembangkan maklumat perniagaan kami kepada orang ramai. Dan yang terakhir, menyediakan member card secara alamaya menggunakan aplikasi Umai secara percuma untuk mengumpulkan mata dan tebus mata dengan perkhidmatan Dobi secara percuma.
Seterusnya, keperluan pembiayaan. Okey, yang pertama kami menganggarkan dana yang diperlukan adalah sebanyak RM120,000. Dana ini juga akan digunakan sebagai modal kerja perniagaan kami. Wang yang kami pohon daripada SME Bank akan disalurkan mengikut keperluan berikut. Peralatan mesin basuh dan mengering sebanyak RM100,000. Simpanan tunai RM20,000 untuk kos operasi tetap untuk memastikan perniagaan kekal terapung. Terima kasih Ilham. Okey, seterusnya untuk rancangan operasi kedai Dobi kami ini, kami akan menggunakan wang sebanyak RM14,600. Wang-wang tersebut kami bahagikan kepada keperluan seperti CCTV untuk mengawal keadaan Dobi kami. Kami akan juga menggunakan untuk membayar utility seperti elektrik dan air. Penggunaan juga dana juga akan digunakan untuk pembayaran sewa kedai dan penyelenggaraan mesin basuh kami. Seterusnya, dana itu juga akan digunakan untuk membeli kos mesin dan peralatan seperti yang telah dinyatakan oleh sahabat kami tadi, Prani. Okey, seterusnya untuk anggaran pendapatan bulanan. Untuk cucian pakaian, anggaran pendapatan selama sebulan dianggarkan kami akan menjana sebanyak RM12,960 dan pendapatan untuk setahun bersamaan dengan RM155,520. Untuk mesin pengering pakaian pula, kami akan dijana pendapatan sebanyak RM18,000 sebulan dan pendapatan itu bersamaan RM216,000 untuk setahun. Selain untuk mencuci pakaian dan mengering, kedai Dobi kami juga menyediakan khidmat sabun dan pelembut pakaian, iaitu daripada hasil penjualan sabun dan pelembut kami juga akan menjana pendapatan sebanyak RM36,000 untuk setahun bagi kedua-dua item tadi. Jadi jumlah pendapatan setahun yang akan kami terima dianggarkan sebanyak RM407,520. Okey, sumber kewangan yang kami akan terima untuk mengembangkan perniagaan Dobi kami adalah daripada modal pemilik, iaitu sebanyak RM75,000, dan kami akan membuat pinjaman bank untuk mengembangkan perniagaan Dobi kami, iaitu sebanyak RM120,000. Jumlah besar yang kami akan terima adalah sebanyak RM225,000. Ini di antara kos pelaburan untuk menggunakan permit ni. Okey, kat sini kita ada list-list, di antaranya adalah pembelian aset tetap, modal pusingan dan juga belanja permulaan. Okey, untuk aset tetap ni kita mengambil kira mesin dan peralatan dan juga kos penyelenggaraan mesin, installation semua untuk kita start kita punya bisnes tu. Okay, kat sini mesin tu kita akan masukkan dalam RM85,000 ke atas dan juga ubah suarnya kita anggarkan dalam RM7,000. Dan kita juga akan adakan benda-benda yang basic dalam perniagaan tu seperti pemadam api, aircon dan juga komputer dan printer, atas tujuan reporting dan sebagainya. Itu di antara pemadam api itu dalam RM1,500, bahan dingin ni dalam RM2,000 dan juga komputer serta printer RM2,000 kita anggarkan. Dan modal antara modal pusingan seperti macam benda basic expenses lah, seperti stok, gaji semua kita punya semua pekerja, kita WSP, so
saver, bil utility seperti elektrik dan air, bil telefon, internet, alat tulis dan promosi. Untuk kita promosikan kita punya ni, kita memerlukan juga modal dan pelancaran dan juga dan lain-lain lagi lah. Okey, untuk yang seterusnya belanja permulaan. Macam kita bila nak start business ataupun anything, kita akan ada benda yang basic lah untuk kita gunakan untuk seperti membayar deposit. Membayar deposit ni dia merangkumi deposit kedai, utility, lepas tu kita kena daftar perniagaan kita. Lepas tu kita kena daftar juga lesen, kita kena ambil lesen perniagaan. And then seperti dokumentasi guaman dan juga dan lain-lain jugalah. Di antara yang seperti yang belanja permulaan ni dia dalam 15,000 ke atas, dan jumlah yang kita anggarkan untuk kos untuk kita laburkan untuk projek ni, kita untuk startkan bisnes ni ialah hampir 150,000 iaitu RM149,512. Okey, next. Okey, ni antara penyata aliran tunai daripada bulan Januari hingga Disember, 12 bulan. Tahun pertama dan juga tahun kedua lah ini yang kita anggarkan cucian RM5,000. Okey, tahun pertama kita dapat dalam RM33,960 dan tahun kedua juga sama, dan jumlah antara tahun pertama dan tahun kedua ni dalam 407 dan RM520. Okey, next. Okey, ni adalah antara proforma untung rugi. Yang jualan tunai ni kita based on yang tadi penyataan aliran tunai tu ialah 407, RM520. Dan dia antara kos yang kita kena tolak lah untuk bisnes ni, seperti pemasaran, operasi, kewangan, faedah, belanja permulaan, susut nilai dan juga belanja-belanja lain. Yang mana jumlahnya ialah RM297,810, dan bila kita tolak antara jualan tunai ni kita akan dapat untung bersih. Bila kita tolak 407,520 dengan tolak dengan jumlah kos tadi 297,810 tu, kita akan dapat untung bersih sebanyak RM109,710. RM109,710. Okey, untuk yang proforma kunci kira-kira, kita ada aset tetap. Okey, aset tetap kita macam biasalah, mesin dan peralatan, dan kita akan tolak dengan susut nilai kita. Kita akan dapat RM76,914, dan juga kita ada lekapan dan kita kena tolaklah dengan susut nilainya RM660. Jadi jumlah aset tetap ni jumlah aset tetap ni adalah RM81,754. Okay, next. Yang ni kita ada aset semasa dengan equity. Okay, aset semasa kita ada tunai dengan itulah jumlah aset ialah sampai kita ada aset semasa tunai, bila kita campur tadi dengan slide sebelumnya kita dapat 248,910 sen. So equity kita ada modal untuk terkumpul dan juga jumlah equity. Lepas tu kita kena minus dengan tanggungan pinjaman. So bila kita aset semasa akan bersamaan dengan equity lah, RM248,910 sen. Okay. Next. Okay, untuk penutup, kami sebagai pekerja-pekerja dan pemilik untuk Bubble Make, kami berharap mendapat kelulusan untuk kami mengembangkan lagi bisnes kami ni dengan lebih maju untuk ke hadapan lah. Dan kami yakin dengan perniagaan Bubble Make ni, kami boleh dapat keuntungan yang sangat maksimal dan boleh menolong sedikit banyak untuk ekonomi negara Malaysia. Jadi kami berharap untuk mendapat kelulusan daripada SME Bank. Dan kami rasa itu sajalah untuk pembintangan kami hari ini. Terima kasih.